Kita menggunakan kitab Al-Wasiyah bi Ba'di Sunnah Syibhil Mansiyah karya Dr. Haifah binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid yang merupakan Profesor Madya di Jabatan Akidah dan Doktrin Kontemporari di Fakulti Usuluddin Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh, dan buku ini telah diterjemahkan kepada tajuk 100 Sunnah Rasulullah SAW yang dilupakan, setebal 322 halaman. Buku ini ada 18 bab dan kita baru selesai bab yang kelima. InsyaAllah pada kesempatan pagi ini kita syukur dapat memasuki bab yang keenam, iaitu pelbagai sunnah yang berkaitan dengan solat-solat sunat. Ada 5 subtopik di dalam bab 6 ini. InsyaAllah hari ini kita akan bincangkan subtopik yang pertama. Alhamdulillah minggu lalu kita membahaskan tentang topik berkenaan hukum hakam meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali apabila ada gangguan syaitan yang mengganggu tumpuan solat. Muka surat 104. Pagi ini insya-Allah kita nak bincangkan tajuk muka surat 111, solat sunat dikerjakan di rumah. Kita lihatkan hadis-hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Solat sunat dikerjakan di rumah. Masalah ini dijelaskan oleh sejumlah hadis, sama ada melalui ucapan dan juga tindakan baginda. Antara hadisnya adalah, pertama, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubata." Solatlah kamu wahai manusia di rumah, sebab solat paling utama bagi seseorang adalah jika dia di rumahnya, selain daripada solat yang wajib. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini berbentuk umum, berlaku dalam semua solat sunat rawatib maupun solat sunat mutlak, kecuali solat sunat yang merupakan syiar Islam seperti sembahyang hari raya, solat khusuf, solat istisqa dan juga tarawih. Menurut pendapat yang paling sahih, kesemua solat itu disyariatkan agar dilakukan di masjid, manakala solat istisqa dilakukan di tanah lapang. Ini hadis dalam disyarahkan dalam syarah Muslim. Istisqa ni solat minta hujan. Jadi kita hak mengaji jangan buat kelakar, dia buat program namanya solat hajat minta hujan, tak buat dia orang. Minta hujan tak ada sembahyang hajat, dia ada solat sunat khas namanya istisqa. Istisqa. Jarang berlaku di tempat kita solat sunat istisqa ini sebab kita hujan kerap banyak berlaku. Biasa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ramai orang merasa sembahyang sunat istisqa. Kemarau panas sangat, mereka sembahyang istisqa. Dan istisqa ni banyaklah pelik-pelik dia punya cara pelaksanaannya. Kita tak biasa sebab kita jarang istisqa. Pernah dulu di Kelantan, tak salah saya, pernah buat solat istisqa ini. Tempat lain jarang sangat. Dan kalau nak buat memang bukan dalam masjid, di padang MPK. Dia disyariatkan begitu. Maka daripada hadis inilah Ibnu Hibban menulis bab berjudul penjelasan solat sunat seseorang yang dilakukan di rumahnya adalah yang terbesar ganjarannya. Itu hadis pertama. Hadis kedua, Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Nabi bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha qubura." Lakukanlah sebahagian daripada solat kamu di rumah dan jangan kamu jadikan rumah kamu bagai kubur. Kemudian yang lain pula disebutkan, "Sallu fi buyutikum wa la tattakhizuha qubura." Solatlah kamu di rumah dan jangan kamu jadikan rumah kamu bagai kubur. Hadis Bukhari dan Muslim. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga daripada Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukumus salata fi masjidih falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira." Jika salah seorang di antara kamu telah menunaikan salatnya di masjid, maka dirikanlah sebahagian salatnya di rumah.
kerana Allah akan memberikan kebaikan daripada solatnya di rumah. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, Rasulullah SAW menunaikan solat di rumah kerana solat di rumah lebih tersembunyi dan jauh daripada sifat riak. Ia juga lebih terjaga daripada segala faktor penghapus amal serta untuk mencari keberkatan rumah melalui perantaraan solat. Solat di rumah juga dapat memancing malaikat turun memberi rahmat serta mengusir syaitan sebagaimana disebut dalam hadis-hadis lain. Dalam riwayat yang lain disebut fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Allah menjadikan sebahagian daripada solat di rumahnya satu kebaikan. Baik, ini kita huraikan dulu yang ini. Muslimin muslimat sekalian, jarang sekali kita mendengar orang menggalakkan sembahyang di rumah ini. Biasanya khutbah Jumaat, ceramah sana sini, semua orang kempen, jom datang sembahyang di masjid. Kecuali semasa pandemik, PKP yang ketat itu memang kita suruh sembahyang di rumah. Lalu ramailah yang marah-marah. Oh, ni semua setan belaka. Dengan Tok Imam, setan belaka. Ada ke suruh sembahyang di rumah. Dia tak tahu bahawa sembahyang sunat memang kena buat di rumah. Sembahyang sunat disuruh buat di rumah. Apa sebab nak menghidupkan rumah kita? Sebab itu ada satu nasihat daripada Imam Maghazi Asy-Syarqawi. Dia ni seorang ulama besar Syafi'iyah di Mesir dan dia banyak mengarang kitab-kitab fiqh Syafi'i. Antara yang popular kitab dia ni Asy-Syarqawi At-Tahrir, iaitu kitab fiqh Syafi'i untuk mensyarahkan kitab Tahrir karya Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah. Dia ada memberikan nasihat yang bagus tentang rumah tangga. Kata dia, kita ni kena jadikan rumah kita macam masjid. Dia panggil memasjidkan rumah. Memasjidkan rumah ini ada 4 perkara yang dia pesankan. Seperti kita maklum, rumah adalah tempat kita tinggal, tempat kita berteduh, tempat kita istirahat dan tempat markas kehidupan keluarga kita. Berbeza dengan masjid, masjid ini adalah rumah ibadah. Jadi nak menyatukan kedua perkara ini memang susah. Nak membawa rumah ke masjid itu tak boleh. Kita nak buat masjid macam rumah kita, nak masak, nak benda. Ada setengah orang kadang masuk masjid, dia ingat rumah agak. Ni kenapa kipas dingin-dingin? Ni kenapa lampu? Ni bukan rumah awak. Ni masjid. Tak boleh ikut selera awak. Ni tukarlah kapek ni. Ni bukan kedai perabot. Tak boleh nak bawa budaya rumah ke masjid. Sebab ada had dia. Tetapi yang mungkin adalah kita membawa budaya masjid ke rumah. Segala apa yang ada dalam masjid, kita jelmakan di rumah kita. Pertama, kata beliau, kata Imam Maghazi Asy-Syarqawi, jadikanlah rumah tempat membaca Quran. Selain daripada kita membaca di masjid, baca juga di rumah. La taj'alu buyutakum qubura inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul baqarati. Jangan kamu buat rumah kamu macam kubur. Kubur, kalau kita pergi kawasan perkuburan, Stali, Bukit Ubi, apa persepsi kita terhadap kubur? Sunyi, senyap, seram, tak meriah, nothing. Hiba, suram, muram. Jadi Nabi tak nak rumah kita tak ada cahaya kegembiraan. Tak ada cahaya ibadah. Muram semua. Jadi dengan mengaji Quran, kata Nabi, rumah kamu akan bercahaya. Rumah jadi bahagia. Dan yang mustahak juga, inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi al-Quran. Fil suratul Baqarah. Dan yang penting, kata Nabi, syaitan akan lari dari mana-mana rumah yang kerap dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu kita di rumah kena selalu baca Quran. Minimum surah Al-Baqarah. Fadilat surah Al-Baqarah sangat hebat. Iqra'u suratul Baqarah. Fa inna akhadhaha barakatun wa tarakaha khasratun wa la yastati'uha batlah.
bacalah sokmo-sokmo surah Al-Baqarah, kata Nabi. Siapa tinggalkan dia rugi, siapa yang mengamalkan dia hidupnya berkat, dan kebatilan tidak mampu menguasai surah ini. Jadi orang yang kerap baca surah Al-Baqarah jauh daripada hasad dengki orang nak kenat rumah kita, pukau dan bagai-bagai lagi. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sehingga kan Nabi mengajarkan, innallaha khatama surat Al-Baqarah bi ayatain a'taituhuma min kanzihi allazi tahta al-'arash fata'allamuhunna wa 'allamuhunna nisa'akum fa innaha salatun wa qurbanun wa du'a. Hadis Darimi. Nabi kata Allah menutup surah Al-Baqarah dengan 2 ayat yang sangat tinggi nilainya. Dalam Al-Baqarah ada 10 ayat terakhir. Itu yang sering kita baca dalam tahlil. Maka kata Nabi, ayat ini turun daripada tahtal arash, daripada tempat perbendaharaan arash yang mulia. Fata'allamuhunna wa 'allamuhunna nisa'akum. Maka wahai suami-suami, kata Nabi, ajarlah isterimu, anak-anak perempuanmu, adik-adik perempuanmu mengenal surah ini. Sebab dia adalah salatun wa qurbanun wa du'a. Dalam surah ini ada doa, ada perlindungan, ada pelajaran dan macam-macam. Ini riwayat Ad-Darimi. Jadi ini yang pertama. Bawa budaya mengaji ke rumah. Ngaji di masjid, bagus. Tapi jangan rumah pula kita abaikan. Yang kedua, kata beliau, jadikanlah rumah sebagai tempat berzikir. Jangan hanya berzikir di masjid, tapi berzikir juga di rumah. Apa sebab? Fadilatnya besar. Masalul baitil ladzi yuzkarullah fihi wal baitil ladzi la yuzkarullah fihi masalul hayyil wal mayyiti. Perumpamaan rumah yang dibacakan zikir dengan rumah yang tak dibacakan zikir bagaikan perumpamaan antara orang hidup dengan mayat. Rumah yang tak ada langsung zikir di dalamnya itu mayat. Tapi rumah yang kerap ada zikir, maknanya kita baca zikir subhanallah, alhamdulillah, baca tahlil, buat majlis-majlis yang berzikir ini, maka rumah tu akan sentiasa hidup, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Bila kali terakhir kita buat majlis zikir di rumah kita? Lama pun boleh jawab. Makna dah lama lah tak buat. Zikir, majlis zikir. Ada satu hadis Nabi sebut, malaikat akan mendoakan rumah yang buat majlis zikir. Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuki yaltamisuna ahla dzikri. Allah mempunyai barisan malaikat yang kerja dia merayau di semua tempat mencari orang zikir. Malaikat khusus. Kerjanya cari orang zikir. Fa iza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadau hallumu ila hajatikum qala fayuhaffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Bila malaikat ni berjalan terbang, katalah dia sampai ke Pak Mahat misalnya. Sampai di Pak Mahat, dia dapati ada satu rumah tu tingkat 3 berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Anak-anak dia, cucu dia sambil duduk, dia berzikir ramai. Maka malaikat ni kata Nabi, dia akan masuk dalam rumah itu, duduk sekali. Bayangkanlah malaikat masuk rumah, tak berkat ke? Malaikat duduk sekali. Kemudian malaikat ni akan beritahu kepada tuan rumah ni, hallumu ila hajatikum. Maka malaikat kata, tuan, apa hajat? Doa cepat. Kita tolong aminkan. Kita recommend doa tu naik. Dia jadi runner lah, runner. Doa cepat. Jadi kita tak dengar lah percakapan malaikat. Kalau tuan-tuan dengar, memang rakam telefon masuk TikTok lah jawabnya. Orang kita kuat main TikTok. Jadi kita pun sambil tu doa. Ya Allah, Ya Allah. Doa. Jadi masa itu akan dimakbulkan. Kemudian hadis ni panjang. Nabi cerita doa-doa ini dibawa oleh malaikat ni tadi menghadap pada Allah. Kemudian kata Nabi, fayas'aluhum rabbuhum. Allah Ta'ala bila dapat segala ni, Allah Ta'ala tanya, ma yaqul ibadi. Allah bukan tanya tu sebab dia tak tahu, dia saja tanya je. Dia tanya, malaikat, tadi
hamba aku tadi dia cakap apa? Jawab malaikat-malaikat, yaqulun yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Ya Allah, hamba-hambamu tadi masa kami join mereka di rumah, mereka sedang mengucapkan subhanallah, dia mengucapkan Allahu Akbar, dia mengucapkan Alhamdulillah, dia mengagung-agungkan kau wahai Tuhan. Ini hadis riwayat Muslim. Malaikat mengadu pada Allah. Jadi adakah tuan-tuan puan-puan tak terliur dengar benda ini? Terliur kita. Wow, malaikat datang dalam rumah. Kalau malaikat ada dalam rumah, saka lari tuan-tuan. Lari saka tok nenek kita duduk numpang. Malaikat datang sebab zikir. Dalam riwayat yang lain, Allah Ta'ala siap tanya pula pada malaikat. Hal ra'auni? Malaikat, aku nak tanya. Orang yang berzikir tu dia pernah tengok tak aku? Pernah nampak tak aku? Jawab malaikat, la wallahi ma ra'auka. Setahu kami mana ada makhluk pernah terpandang Allah. Tak ada yang pernah tengok. Maka Allah Ta'ala bertanya, kaifa la ra'auni? Awak rasa, kalaulah dia pernah nampak saya, apa jadi? Malaikat jawab, lau ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbihan. Jawab malaikat, kalaulah yang berzikir tadi pernah nampak Allah depan kepala mata mereka, nescaya lagi ganas lagi zikir dia. Jadi Allah kata maknanya dia zikir tara tak nampak aku tu. Kalau nampak, kuat lagi. Allah dialog dengan malaikat. Dan Allah Ta'ala tanya lagi, fama yas'aluni? Habis lepas dia berzikir, dia minta benda dengan aku. Apa yang dia doa? Malaikat pun bawa lah file-file permohonan ni. Yas'alunakal jannah. Geng-geng ni minta surga, ya Allah. Semua nak masuk surga belaka. Allah tanya lagi, wahal ra'auha? Geng-geng ni agak awak lah pernah tengok tak surga? La wallah. Ni semua tak pernah tengok surga, ya Allah. Agak-agak kalau dia menengoklah surga tu, apa gayanya? Fa kaifa law annahum ra'auha? Kalau mereka pernah tengok surga, agak-agak apa pandangan awak? Jawab malaikat, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan. Ya Allah, kalaulah geng-geng tu pernah nampak surga depan mata, nescaya dia punya semangat berzikir lebih lagi. Dia punya berdoa lebih lagi. Mana Allah kata, maknanya dia beramal tu tara tak nampak tak? Tak nampak. Kalau nampak, lagi ganaslah zikir dia. Malaikat dia berdialog dengan Allah Ta'ala. Sampai pada satu peringkat, ni hadis ni panjang, riwayat Bukhari Muslim. Allah Ta'ala kata, mai sini, semua doa-doa. Dia punya proposal punya file permohonan. Aku lulus semua. Lulus semua. Tiba-tiba kata Nabi, yaqulu malakun minal malaikah. Dalam banyak-banyak malaikat ni, ada satu malaikat dia angkat tangan. Dia kata, ya Allah, cuk, ni ayat saya lah. Cuk, sekejap. Fihim fulanun laisa minhum innama ja'a lihajatin. Malaikat ni dia angkat tangan. Ya Allah, saya ada satu benda lupa nak ngabar. Allah jampai. Ni, dalam ramai-ramai rumah tu tadi, ada 5 orang berzikir. Tapi ada seorang tu, dia tak berzikir pun. Dia tumpan cas telefonnya. Dia duduk dengan geng-geng tu. Dia sibuk main telefon dia lah. Guana ramak nak beri markah ke tak ni? Adakah dia dikira sebagai ahli zikir? Apa jawab Allah? Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Allah Ta'ala kata, mereka itu aku anggap orang yang duduk juga dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir. Teman duduk mereka itu tidak akan celaka dengan sebab mereka. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Punyalah barakahnya zikir dalam rumah ini. Kita duduk saja. Mak ayah berzikir, kita duduk. Tengok dia lah orang tua ni berzikir pula di rumah. Kita pun dapat juga pahala duduk majlis zikir.
Jadi, jangan berhenti berzikir di rumah. Saya cadangkan kalau Ramadan ni, malam Jumaat ke apa ke, buatlah satu majlis zikir. Ataupun lepas maghrib buat majlis zikir. Zikir ni macam-macam zikir boleh baca. Tuan-puan beli maksurat misalnya. Baca maksurat. Maksurat ni para ulama' dah mudahkan kerja kita. Dia susun semua zikir-zikir yang bagus. Yang elok dia baca lepas subuh, lepas asar. Jadi kita habis sembahyang subuh di masjid. Lepas sembahyang subuh dah tak ada sembahyang lagi. Jadi tuan-tuan pun baliklah. Sampai di rumah, baca maksurat pula. Dengan anak, dengan suami, baca maksurat. Nanti lepas asar, baca lagi maksurat. Jadi ini pahala yang besar. Jadi yang kedua, bawa majlis zikir ke rumah. Yang ketiga, kata beliau, jadikan rumah tempat majlis ilmu. Sekarang dah jadi satu budaya, semua di Kuantan saya tak pernah jumpa lagi. Ada kot saya tak berjumpa. Kalau di Kuala Lumpur, ramai dah sekarang orang trend panggil ceramah di rumah. Dia dah tak buat di masjid surau dah sangat. Dia buat eksklusif untuk keluarga dia je. Dia panggil penceramah Azhar Hidruh, panggil Dr. Izzah Arif, dia panggil Ustaz Don. Ceramah untuk family dia je. Duduk kat satu ruang, dia buatlah macam ala-ala surau, ada kapetnya bagus, pasang bukhur lagi. Jadi ustaz tu bawa maghrib, lepas maghrib dia tazkirah, kemudian sembahyang isyak, lepas tu zikir. Dah jadi satu trend. Kuantan saya tak jumpa lagi. Mungkin saya je tak jumpa, mungkin orangnya ada. Saya je tak jumpa. Ini kita kena bawa budaya ini. Budaya majlis ilmu di rumah. Sebab itu kalau kita sendiri dapat buat, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan ada ilmu, boleh hurai agama dengan baik. Padan kita je syarah pada anak cucu kita. Tapi kita panggil orang kalau tak mampu. Sebab itu dalam Quran surah Nuh ayat 28. Ada satu ayat, satu doa. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wa la tazidiz zalimina illa tabara. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkanlah aku, ampunkan ibu bapaku, ampunkan orang-orang yang beriman yang masuk ke rumahku. Itu doa. Kita doa, mereka masuk ke rumah kita, buat benda baik, maka akan menambahkan barakah rumah kita. Jadi ini yang ketiga. Rumah tempat majlis ilmu. Dan yang keempat, ini kena dengan perbincangan kita. Jadikanlah juga rumah kita sebagai tempat solat. Ini dimaksudkan memasjidkan rumah kita. Bukannya merumahkan masjid, memasjidkan rumah kita. Dalam hadis yang kita bacakan, dalam ayat-ayat Quran yang kita biasa dengar, memang Allah Ta'ala suruh kita jadikan rumah kita ini markas ibadat kita. Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah wa aqimus salata wa basyiril mu'minin. Dan jadikanlah olehmu rumah-rumah itu sebagai tempat sembahyang, dan dirikanlah sembahyang, dan gembirakanlah orang-orang beriman. Surah Yunus ayat 87. Ada satu hadis daripada Jabir yang kita bacakan dalam kitab kita tadi. Idza shalla ahadukumus salata fi masjidi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha azza wa jalla ja'ilun fi baitihi min salati khaira. Kalau kamu mendirikan salat di masjid, maka berikanlah rumahmu juga hak untuk kamu solat padanya. Ini kerana ada kebaikan di dalam rumah yang didirikan solat. Hadis riwayat Imam Muslim. Timbul pertanyaan, mungkin tuan-tuan pun dah ada yang berkerut dahi. Macam mana ni ustaz? Saya kerak pergi ceramah, semua orang suruh semayang masjid. Macam mana ustaz boleh bawa dalil bagai-bagai semayang di rumah pula? Apakah rahsia kita disuruh semayang juga di rumah? Dan garis bawah kan, yang semayang ni bukan semayang fardu. Tajuk kita kan semayang sunat.
Bukan sembahyang subuh, tak sembahyang masjid lah. Sebab apa? Kawan dengar ceramah semalam. Ustaz tu bawa dalil hadis Quran bagai. Sembahyang rumah Syekh. Rupanya dia tengok video kita separuh jalan. Dia jenis baca tajuk agak. Sembahyang sunat. Apa sebab? Dalam kitab Yaumun fil Baiti Rasulullah SAW, tulisan Abdullah Al-Qasim, muka surat 58, ada dibincangkan faedah kita buat sembahyang sunat di rumah. Pertama sekali, kerana kita mengikut titah perintah Nabi SAW. Itu nombor satu. Dalam kitab Syama'il At-Tirmidzi, Syama'il ni kitab yang Imam Tirmizi dikumpulkan hadis tentang Syama'il Nabi. Sifat perangai Nabi ni berjalan, duduk, baring, hidung mancung, telinga macam mana. Syama'il nama dia. Jadi dalam kitab Syama'il At-Tirmizi dijelaskan, walaupun rumah Nabi dekat dengan masjid, rumah Nabi kan dengan masjid sebelah. Tapi Nabi kalau sembahyang sunat, Nabi balik rumah. Nabi balik rumah. Padahal masjid dia tu, berapa fadilat sembahyang? 1000 pahala. Tapi sembahyang sunat, Nabi balik ke rumah. Jadi kita hidup ni ikut Nabi. Kita ikut Nabi. Bunga mawar merah pekat dibuat hiasan kain plekat. Kalau hidup hendak berkat, ikut petunjuk Nabi Muhammad. Pokok tinggi boleh dipanjat, rambutan diambil pakai galah. Jika hidup mau berkat, taat selalulah ajaran Rasulullah. Jalan mulia hidup cerah, jangan engkau sabda Rasulullah. Sebab itu, hatta solat tarawih pun Nabi buat di rumah. Tapi ni kita jarang kempen beria sangat. Kalau tak ada orang pula datang masjid. Marah pula orang ke imam besar. Awak ni imam besar. Jangan cerita rahsia ke orang ni. Bukan rahsia mengaji kitab nak sorok macam mana. Kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fil masjid fasalla bi salatihi nasun thumma shalla min al-qabilati fakathra an-nasu thumma ijtama'u min al-lailati salisati aw ar-rabi'ati falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Nabi pada malam dia sembahyang di dalam masjid, main tarawih. Maka ramai orang mengikut Nabi sembahyang. Malam kedua, Nabi sembahyang lagi. Jadi orang hok datang, kohor ramai lagi. Sebab dah viral. Maka malam yang ketiga dan keempat, jemaah datang, Nabi tak keluar. Semua kata, sudah, tak ada sembahyang ke malam ni, semalam molek ada. Falam yakhruj ilaihim. Nabi tidak keluar. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, falamma asbah qala. Bila masuk waktu subuh, para jemaah pun bertanya, qad ra'aitu alladhi sana'tum wa lam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tuqrada alaikum wa dhalika fi Ramadan. Maka bila pagi itu sembahyang subuh, para sahabat pun bertanya, lalu Nabi pun jelaskan. Kata Nabi, saya duk perhatikan kamu semua, kata Nabi. Dan tidak adalah yang menghalang aku keluar daripada jadi imam, sebab khasyitu an tufrada alaikum. Aku takut benda ni jadi wajib pada kamu. Sedangkan aku tahu kamu semua tak kuat. Jadi aku buat lat-lat begitu supaya nak tunjukkan benda ni tidak wajib. Yang demikian itu, wazalika fi Ramadan. Peristiwa itu kata Aisyah berlaku pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari. Jadi berdasarkan hadis ini, kata para ulama, Rasul SAW pada malam hari pertama bulan Ramadan, baginda sembahyang ke masjid dan Nabi sembahyang. Orang pun ramai ikut. Malam kedua, bilangan makin ramai. Malam ketiga, bilangan jemaah semakin ramai. Jadi pada malam berikutnya, Nabi tidak lagi ke masjid dan ketika itu ramai orang yang menanti Nabi lah ketika itu. Nabi dah tak datang ke masjid. Jadi kalau tuan-tuan nak mengikut kaedah tu boleh je. Tak ke masjid. Kawan sembahyang 3 malam je. Hak lain kau sembahyang di rumah. Hak ngaji di mana?
kau ikut Nabi. Jangan begitu. Kalau begitu kosong masjid, betul kau tak cerita sangat. Tapi sebab kita mengaji, kita kena khabar. Sebab benda tu Nabi buat dalam konteks tidak mau membebankan. Sebab tuan-tuan, kita tak ada alasan tak datang masjid. Sebab bacaan kita tak panjang. Nabi bacaan dia panjang. Nabi boleh baca satu rakaat 667 ayat. 3 surah Nabi baca. Mana ada orang tahan? Baik itu kalau sekarang orang sembahyang tarawih 8 jam di Indonesia, tak pelik. Nabi sembahyang sampai bengkok kaki. Kita bulan puasa bengkok juga kaki. Sebab gawat. Bukan sebab sembahyang lama. Jadi kalau kita tara-tara 9.30 pukul 10 habis sembahyang, pendek sangat. Datanglah masjid. Janganlah pegang dalil. Ana sembahyang rumah je. Baru pula. Ana ikut Nabi. Janganlah gitu. Nabi sembahyang panjang. Jadi awak kena sembahyang di masjid untuk nak balas balik panjang yang kamu tak dapat itu. Jadi para ulama mengatakan bahawa Nabi memang sembahyang sunat banyak di rumah. Bukan tak ada di masjid. Ada. Tapi banyaknya di rumah. Tuan-tuan puan-puan ingat lagi tak bab mengiring sembahyang. Nabi kan ada satu tabiat, habis sembahyang sunat fajar, dia duduk ngiring. Itu kan kita dah bincangkan dulu. Dalam Riyadhus Salihin, dalam karya Imam An-Nawawi, ada kitab Fadail. Dan kitab Fadail ada bab babu istihbabul idtija' ba'da raka'atil fajri ala jambihil aymani wal hathi alaihi sawa'un kana tahajjada bil laili am la. Bab 198, sunat baring selepas 2 rakaat qabliyah subuh dengan belah kanan. Maknanya Nabi, bila azan subuh selesai, dia sembahyang 2 rakaat. Habis sembahyang, dia duduk ngiring atas lantai. Dan perbuatan itu Nabi lakukan di rumah. Kalau di masjid, jadi kelakar. Mana ada orang baring kat masjid macam dugong. Penuh dugong. Tak. Benda tu buat di rumah. Jadi di situ sudah nampak sembahyang sunat ini buatlah di rumah. Untunglah tuan-tuan puan-puan yang rumahnya sebelah masjid. Untunglah. Bolehlah dia sembahyang sunat dulu di rumah. Kemudian kata para ulama, sebab kedua, kenapakah sembahyang sunat itu disuruh untuk kita lakukan di rumah? Sebab kedua adalah untuk mengajar isteri kita. Mengajar dan mendidik isteri. Sebab dari segi hukum, ni minta maaf orang perempuan, minta maaf. Solat terbaik seorang wanita adalah di rumah. Bukan di masjid. Tempat terbaik untuk perempuan solat adalah di rumah. Ini juga jarang orang cerita sebab takut jemaah merajuk terus tak datang. Kalau berdasarkan hadis, kata Ibn Mas'ud, salatul mar'ati fi baitiha afdal min salatiha fi hujratiha. Wa salatuha fi makhda'iha afdal min salatiha fi baitiha. Salat seorang wanita di rumahnya jauh lebih baik daripada dia salat di halaman rumahnya. Dan salat seorang wanita di bilik tidurnya adalah lebih baik daripada dia salat di rumahnya. Hadis Abu Daud. Jadi benda ni payah kita nak uraikan lebih-lebih sebab bagi kami masjid yang menggerakkan masjid muslimat. Harap muslimin tengoklah sebelah-sebelah kita boleh tahu dah. Benda beza langit dengan bumi. Lain. Lepas tu kalau belah laki taruh tabung, keras begitu. Sampai petang keras, tak bergerak lalu. Belah muslimat macam kereta api. Situ sudah nampak. Lepas tu kuliah duha, mana ada muslimin? Muslimat ramai. Muslimin ada, dia tukang bawa muslimat tu. Sambil nunggu, duduklah sekali. Ni masjid lain sini, tak. Ni memang purposely datang. Jadi kalau baca hadis-hadis perempuan baik semayang di rumah, tak pergi umrah perempuan. Malas aku pergi ke Mekah. Ustaz tu kata semayang di rumah je. Semayang hotel sudah, kata dia. Tak ada pula kita nak pergi semayang di masjid. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada satu orang wanita di zaman Nabi, nama Ummu Humaid As-Sa'di radhiyallahu anha.
Dia ni isteri kepada Abu Humaid radhiyallahu anhu. Dia datang jumpa Nabi. Dia bercerita macam mengadu hal lah. Ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'aka. Faqala qad alimtu wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki. Wa salatun fi hujratiki khairun laki min salatiki fi dariki. Wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjid qaumiki. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidil jamaati. Dia mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, saya ni nak sangat semayang di masjid jadi makmum pada Tuan. Nak sangat. Macam mana gaya ya Rasulullah? Saya nak sangat jadi makmum. Nabi jadi imam. Tapi kata Nabi, kawan tahu. Kata Nabi, ramai nak semayang. Saya tahu. Tapi kata Nabi, bahawa semayang di bilik tidurmu lebih baik di semayang daripada di rumahmu. Semayang di rumahmu lebih baik daripada kamu semayang di masjid kaummu. Dan solat di masjid kaummu lebih baik daripada kamu semayang di masjid aku ni, kata Nabi. Maknanya kita, ni contohlah Masjid Nabawi, dulu di keliling Madinah itu ada banyak juga masjid selain pada Masjid Nabawi. Jadi ada sahabat yang duduk perumahan yang jauh-jauh mengadu nak semayang jemaah dengan Nabi. Berkata tak payah, awak semayang di masjid rumah je. Kata orang Tok Sira, semayang Tok Sira. Tak payahlah semayang masjid negeri. Ni contoh, tuan-tuan jangan pegang tu bawa, datanglah masjid negeri. Ni contoh saja. Awak semayanglah di masjid Tok Sira awak tu. Dan semayang di rumah awak jauh lebih baik pada awak semayang masjid Tok Sira tu. Sebab awak orang perempuan. Qala fa'amarat fabuniya laha masjidun fi aqsa syai'in min baitiha wa azlimih fakanat tusalli fihi hatta laqiyatullah azza wa jalla. Kemudian Ummu Humaid telah meminta didirikan sebuah masjid di tempat paling tersorok dan paling gelap di dalam rumahnya. Dan di situlah dia semayang sampailah dia meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad. Bila Nabi dah pesan gitu, dia tak pergi semayang keluar. Dia buat satu ruang khas dalam rumah dia. Buat ruang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kedua-dua hadis ini kata ulama menunjukkan bahawa tempat terbaik bagi seorang wanita untuk semayang adalah di rumah. Maka jelaslah di dalam hadis-hadis ini tidak berdosa pun kalau seorang wanita itu semayang di rumah semua. Janganlah kita ngutuk dia, inilah orang Islam. Zaman Nabi dulu, siapa tak pergi masjid, Nabi bakar rumah dia. Itu untuk laki-laki. Perempuan tak. Perempuan dia special case. Timbul satu persoalan. Berdosa tak seorang isteri, seorang wanita, keluar daripada rumah, nak semayang di masjid tanpa kebenaran suami? Apa hukumnya? Isu ini ada dibincangkan oleh ulama'. Kalau kita tengok, sebagaimana yang dinukilkan oleh penulis kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah disebutkan annahu yukrahu lil mar'ati huduru jama'atil masjid idza tarattaba ala khurujiha minal bait wa huduriha al jama'ata fitnatun wa li zawjihi ma'nuha min dhalika wa la ya'tham. Makruh bagi seorang isteri yang menghadiri solat jemaah di masjid jika dia meninggalkan rumah itu dalam dua keadaan. Pertama, suaminya tak bagi keluar. Yang kedua, perjalanannya itu menyebabkan fitnah kepada dia atau mudarat kepada dia. Dan seorang suami, kata para ulama, wali zauji man'uha, suami yang melarang isteri pergi masjid, la ya'tham, tidak berdosa. Mana perempuan tarawih ni minggu depan, bang, jom semayang tarawih masjid negeri. Contoh. Sebab suami toh benda planning nak pergi makan, dah ada nak moreh di mana, kena dessert ke apa ke. Oh, saya masjid negeri payah parking. Langsung kena ngada. Aku nak parking payah. Main rumah sudah. Adakah salah suami itu? Tak salah.
Dan puan-puan janganlah rasa berdosa masuk neraka. Masuk neraka dah aku. Tak dapat fadilat Ramadan lalu main gini tak. Puan-puan taat pada suami itu lebih utama. Sebab pada bahu seorang wanita tidak ada pertanggungjawaban untuk ibadat berat macam orang lelaki. Kami orang lelaki kami kena semayang di masjid. Selagi dengar azan kami kena dengar semayang di tempat azan. Macam perempuan tak. Jaga semayang, jaga diri, jaga suami. Masuk surga dari mana-mana pintu yang perempuan tak. Tapi tuan-tuan janganlah keras sangat. Orang tu nak pergi masjid bagi je lah. Allah luluh lah, teruk lalu. Takkan bersorak juga masjid. Tuan-tuan hantarlah, drop lah sekejap. Ataupun ambil lah gerak daripada rumah. Oh, seru sikit. Semain terawih sini sedap ni, kena kempen jugalah. Semain terawih masjid negeri sedap. Kita orang sedia moreh. Sedia moreh. Masjid besar, pengudaraan bagus. Habis semayang boleh beli banyak sebelah ni. Macam-macam jualan ada. Seronok, macam duk Mekah. Janganlah keras sangat. Walaupun dari segi hukum, by right tuan-tuan boleh halang. Janganlah halang bagi cal. Susah betul nak mengajar begini. Ya. Nak mengajar lurus kan tak ada orang. Kempen jugalah, datanglah masjid. Kata ulama, wa humilan nahyu fil hadisi ala nahyu tanzih. Lianna haqqa zawji fi mulazamatil baiti wajibun. Fala tatrukuhu lil fadilah. Larangan yang terdapat dalam hadis-hadis tentang tak boleh perempuan pergi masjid tanpa izin dan macam-macam itu adalah bersifat makruh tanzih. Ini adalah kerana hak seorang isteri adalah untuk berada di rumahnya dan itu adalah suatu yang wajib. Maka tidak boleh meninggalkan rumah kerana nak mencari fadilat. Sebab dia ada kewajipan. Menjaga diri, menjaga suami, menjaga rumah tangga, menjaga anak-anak. Tapi benda ni boleh bincang lah. Takkanlah tak boleh pergi masjid. Walau bagaimanapun. Ni keknya ada juga. Kalangan ulama' mazhab Syafi'i mengatakan bahawa sunat bagi suami mengizinkan isteri solat jemaah di masjid. Jadi kalau tuan-tuan izinkan, tuan-tuan dapat pahala pula lagi. Bang, jom semayang masjid sekian-sekian. Kejap-kejap aku ni ada benda lain ni nak pergi ke ni. Tak apalah, bolehlah. Dapat pahala. Sunat. Dapat pahala sunat. Kata Imam An-Nawawi, yustahabbu lizawji an ya'zana lizawjatih fi syuhudil jama'ati fil masjid. Sunat bagi suami mengizinkan isteri untuk hadir berjemaah di masjid. Begitu juga hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar, la tamnu'u ima Allahi masajidallah walakin liyakhrujna wa hunna tafilatun. Jangan kamu larang hamba-hamba Allah dari kalangan wanita untuk pergi ke masjid. Tetapi mereka boleh ke masjid dengan tidak memakai tafilatun, wangi-wangian sangat. Mana minyak atar apa, dululah. Kadang kita sebut salah nak ulah hadis-hadis berkaitan minyak wangi ni. Sebab kalangan orang bandar, orang moden, ngapa teruk sangat orang lelaki zaman sekarang, Ustaz? Baru pula, takkanlah bau minyak wangi pun dah tergoda. Saya pun tak tahu juga ini huraian kitabnya begitu. Dia memang tak benar tu, adalah sebabnya. Wallahualam, mungkin bagi setengah orang lelaki, bau-bauan tu boleh menyebabkan dia bayang macam-macam. Agaknya lah, wallahualam. Setengah orang biasa je. Tak ada masalah setakat bau minyak atar Pakistan, tak ada. Lagi pening ada bau. tak ada lalu tergoda. Bau macam bau Pakistan tu lah. Jenis pakai minyak atar Hajar Aswad tu. Keras tu. Saya tak tahulah kalau ada orang tergoda. Wallahualam. Mungkin ni dia spray minyak wangi bunga-bunga kot. Ini je tak boleh. Menyebabkan orang jadi, wanginya mokcik ni. Ngeko belakang sampai ke tandas. Jangan. Pakai hak tu. Payahlah sebab itu para ulama dulu serabut-serabut muduk rumah lah. Muduk rumah. Sebab dia janguk sangat. Dulu agaknya. Jadi kita simpulkan begini. Untuk yang bab orang perempuan ke masjid, saya takut ada kekeliruan. Pertama, rumah adalah tempat terbaik bagi wanita solat. Full stop. Jangan kita macam orang muda-muda kadang semangat agama, ilmu tak ada. Dia marah ke mak dia. Mak ni bila nak semayang masjid? Mak tahu tak kita orang Islam kena semayang masjid, mak?
Ini sunnah Nabi. Ni mak bukan ayah. Ayah tu kena sembahyang masjid. Orang perempuan tak. Pertama. Yang kedua, tidak pula menjadi kesalahan untuk wanita sembahyang jemaah di masjid. Saya bacakan hadis tadi, ada tak larangan? Dia tak larang. Dia play safe. Jadi kalau puan-puan nak datang ke masjid, tidak ada larangan. Dan tidak boleh ada yang melarang. Kalau suami tadi nak larang, mungkin atas sebab yang, mungkin atas faktor hubungan suami isteri lah kot. Mungkin dia ada hajat. Anak-anak kebetulan tak ada. Semua balik kampung, tinggal berdua, dia nak honeymoon. Time tu lah puan-puan nak buat tarawih 30 rakaat pula. Dah lah malam Jumaat. Sudahlah. Mungkin hajat dia. Bukan kerana faktor larang tak hajat. Jadi puan-puan melayani hajat dia pun masuk surga juga. Jadi timbal balik lah. Tapi tuan-tuan pun janganlah hari-hari berhajat. Dia pun nak pergi semayang juga. Hari-hari berhajat. Sudahlah. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Milih-milih lah. Yang ketiga, saya secara peribadi berpandangan bahawa sunat dan juga digalakkan untuk seorang wanita ataupun isteri itu semayang di masjid. Sunat. Tetapi yang dalam perbincangan kita pagi ini, Nabi suruh semayang sunat di rumah, salah satu sebab menyantuni isteri kita. Sebab dia tak ada kewajipan semayang di masjid. Kita meraihkan dia. Semayang di rumah. Selesai. Itu faktor yang kedua, kata ulama', kenapa kita semayang sunat ni elok buat di rumah. Faktor yang ketiga, kata ulama', kita semayang sunat di rumah sebab syaitan akan jauh daripada rumah yang di dalamnya terdapat orang mendirikan semayang. Asyaitanu jathimun ala qalbi bani Adam fa idza dzakarallaha khanasa wa idza ghafala waswasa. Syaitan itu dia duduk bercangkung di dalam hati manusia. Kalau manusia sebut saja nama Allah, dia akan undur diri. Dan apabila manusia lalai saja, dia akan bisikkan kejahatan. Itu kerja setan. Dalam hadis yang lain, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kamu macam kubur, sunyi, senyap, menyeramkan, boring, muram, sepi, jangan. Bacalah Quran dan semayang itu kita baca Quran dan syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ni hadis Muslim. Jadi untuk tarawih tahun ini saya mencadangkan, bukan menyuruh, mencadangkan. Tuan-tuan buat jadual lah. Hari-hari fadilat, hari-hari bagus, malam Jumaat misalnya, malam barakah. Tuan-tuan tengok malam tu tenang, ada gaya-gaya Lailatul Qadar, semayanglah di masjid. Ataupun hari anak-anak cucu kita balik, semayang di rumah. Anak-anak asrama bawa lepas HPN ke balik, kita anak beranak duduk. Lama abah tak jadi imam. Lah jadi imam 2 tahun lepas. Imam interim, semayang di rumah. Time PKP. Test sekali lagi tengok boleh jadi imam tak? Semayang sekali lagi. Tuan-tuan kan bekas imam belaka masa PKP. Action selalu, baca jadi imam. 8 rakaat. Sekali-sekala semayang lah. Katalah anak tak ada, semua buat hal masing. Maulah kita masjid, semayang masjid. Jadi kita alternate. Gila-gila. Dapat pahala ikut sunnah Nabi. Tapi sebab saya orang masjid, saya kempen tuan-tuan hari-hari lah semayang masjid. Janganlah semayang rumah. Susah lah kita orang tak ada jemaah. Hari-hari datang masjid. Jadi ada 2 topeng lah kita bercakap ni. Pertama, boleh semayang di rumah sekali-sekala. Tapi kalau atas songkok masjid, datanglah hari-hari ke masjid. Itu faktor ketiga. Faktor keempat, sebagaimana disebutkan tadi, kita semayang sunat di rumah ni, tujuannya kata ulama' lebih selamat daripada jatuh kepada riak. Tadi ada disebutkan. Sebab kita kalau semayang sunat banyak di masjid, ada riak tu sikit-sikit. Dia embuh jadi nak tu ada. Kecuali tuan-tuan puan-puan jenis orang cari tiang. Lain. Nak semayang sunat cari tiang. Malu takut orang tengok. Itu selamatlah. Ada orang segan nak semayang-semayang tengah-tengah orang ni. Rasa macam orang tengok. Warak betul dia ni. Dia banyak gangguan perasaan. Sebab itu kata ulama' antara sebab kita ni semayang di rumah, jauh riak. Kata Al-Azim Abadi dalam kitab Aunul Ma'bud, Ail afdal kaunuha fiha li'annaha abadu minar riya' wa aqrabu ilal ikhlas lillahi ta'ala. Yang lebih utama solat sunat di rumah.
kerana menjauhkan riak dan dekat kepada ikhlas. Walainnahu fihi hazzu lil buyuti minal barakah fil qut. Selain itu, solat sunat di rumah juga boleh memberi kemakmuran terhadap berkatnya makanan di rumah kita. Oh, ni betul juga. Bila kita semayang di rumah, malaikat datang, barakah datang. Jadi makanan rezeki yang ada di rumah kita ni barakah. Berkat seumur. Dan yang terakhir, yang kelima, kata ulama, kita diminta semayang sunat di rumah kerana bumi dia akan jadi saksi pada hari kiamat. Setiap yang kita pijak ni semua, dia akan jadi saksi. Kata Abu Hurairah ketika Nabi baca ayat, Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan segala kisahnya. Surah Az-Zalzalah ayat yang keempat. Nabi kemudian bertanya, apa yang kamu faham bila Allah kata bumi akan bercerita semua benda? Sahabat jawab, tak tahu ya Rasulullah. Allah dan Rasul saja tahu. Kata Nabi, Inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhahriha an taqula amila kadha wa kadha yawma kadha wa kadha qala fa hadhihi akhbaruha. Sesungguhnya bumi nanti bila hari kiamat dia akan cerita semua dan dia akan jadi saksi kepada semua perbuatan kita. Tak kira laki-laki maupun perempuan, apa juga kita buat dia akan cerita. Bumi akan bercerita pada Allah, dia akan mengadu, ya Allah, orang ini telah buat begitu dan begini, begitu dan begini. Pada hari itu, pada hari ini dia buat begitu begini. Qala fahadhi akhbarah. Itulah pengaduan bumi, kata Nabi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi bila kita semayang di rumah, tapak rumah kita, jadi tapak tu pun akan jadi saksi pada Allah. Sebenarnya banyak kita nak uraikan tentang semayang berjemaah ni, tapi saya ingat benda ni kita bring forward minggu depan. Sebab ada perbahasan juga di kalangan ulama tentang kalau seorang lelaki tu dia ada kewajipan semayang di masjid, perempuan tak. Tapi katalah disebabkan dia ke masjid, isteri tak, menyebabkan anak dengan isteri ni jadi culas semayang. Kadang kita habis buka, kita ke masjid, semayang maghrib. Kita balik ke rumah, anak tak semayang lagi maghrib. Terbaring supu ular sawa, kenyang. Buka 3 gelas air. 8 suku tak semayang. Isteri pun sama. Dia tidaklah terbaring, dia ngemah. Oh, dah maghrib belum? Dok lagi ngemah-ngemah dulu, kan tenang-tenang nak pergi masjid. 8-10 minit tak semayang lagi. Kita pun jadi nak marah. Jadi kalau berlaku keadaan sedemikian, timbul pertanyaan. Tuan-tuan perlu teruskan tidak semayang di masjid atau tidak? Ataupun sekarang dah jadi tanggungjawab pula. Anak isteri jadi culah dek sebabkan kita ni tinggalkan dia tak semayang di masjid ni tadi. Jadi ini saya ingat kita bring forward next week. Kita akan bahaskan lebih lanjut sebab banyak perkara-perkara yang perlu diperhalusi. Saya risau perbahasan pagi ni menyebabkan bukannya orang kau ramai pergi masjid, kau tak ramai pula pergi masjid. Kayaknya tajuknya dah begitu. Tapi bagi pihak masjid kita menyuruhlah tuan-tuan datang ke masjid. Fadilat banyak, no doubt about it. Kalau tak mampu ada kelonggaran. InsyaAllah lah kita bertemu pada minggu depan insyaAllah. Masa tu pun kita dah puasa Ramadan. Moga-moga pertemuan minggu depan adalah barakah sikit. Cuma dahaga sikit je lah kalau minggu depan ni. Sekadar itu kita tutup pertemuan dengan doa moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu. Limpahkan pada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-Mu yang soleh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa al batilan batilan warzuqna ijtinabah
ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran itu sebagai benar dan rezekikan kami untuk mengikuti kebenaran. Tunjukkanlah kepada kami yang batil itu sebagai batil. Rezekikanlah kami untuk menjauhi kebatilan. Jangan jadikan kami keliru di atas agama ini sehingga kami sesat. Jadikanlah kami orang bertakwa sebagai pemimpin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat menyambut Ramadan al-Mubarak. Tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.